sambung kuliah kita pada muka surat 313. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Qadir Faisal wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Di sini Syekh menukilkan kata-kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, kalaulah dikasyafkan kepada seseorang hamba, jumpa kan di atas ini. Kalaulah dikasyafkan kepada seseorang hamba tentang kasih sayang, kebaikan serta ciptaan Allah kepadanya terhadap apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu, nescaya akan hancur luluhlah hatinya kerana cinta dan rindu kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ungkapan yang disebut supaya kita merenung balik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa kasihnya Allah, betapa sayangnya Allah, betapa berbuat baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita teliti kasih sayang Allah ini, ladzaba qalbuhu mahabbatan lahu wa syauqan ilaihi, kata Ibnu Qayyim. Nescaya hati kita akan hancur dulu. Begitu juga apabila kita melihat kebaikan manusia kepada kita, kita akan terhutang-budi. Maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi kita terhutang-budi dengan Allah. Kerana Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan segala-galanya, kemudian Allah mempermudahkan segala-galanya untuk kita di atas muka bumi ini. Dan Allah juga telah mencampakkan ke dalam hati kita iman dan juga takwa kepada Allah. Kata Syekh lagi, akan tetapi hati-hati manusia dihijab, didinding daripada menyaksikannya, sehinggalah dia mengekalkannya sehingga ke alam syahwat dunia, serta bersangkut paut dengan asbab, lalu ditegah daripada kesempurnaan nikmat musyahadah. Dulu jiwa kita bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita semua menjawab, qalu bala, bahkan kaulah Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila kita diturunkan di dunia, dilahirkan di alam ini, maka dengan sebab banyaknya sebab musabab, kita terhenti kepada sebab musabab. Kita nampak sebab, kita tak nampak di sebalik sebab itu. Kita nampak manusia yang bagi rezeki kepada kita, bagi gaji kepada kita, tanpa kita melihat di sebalik kerja kita, di sebalik gaji kita, di sebalik sebab yang kita lakukan di dunia ini, itu adalah Allah yang memberikan kepada kita nikmat gaji, nikmat rezeki. Begitu juga nikmat sehat. Bila kita jumpa doktor, sebab kita jumpa doktor, Allah bagi kesembuhan kepada kita. Lalu kita melihat doktorlah yang merawat kita, bukan kita ingat di sebalik doktor itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rawatan yang sebenarnya kepada kita. Kita terhijab dengan benda-benda yang di dunia ini, yang Allah ciptakan sebagai satu penyebab untuk kita nampak yang zahir, tetapi yang batin terselindung sudah daripada pandangan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wal zahir wal batin. Allah itu yang zahir dan Allah itu yang batin. Allah terlalu zahir sehingga kita tak nampak dengan mata hati kita bahawa Allah terlalu hampir dengan kita. Dan Allah lah yang batin, yang kita panggil tersembunyi daripada mata kasar pandangan manusia. Dengan sebab tersembunyinya pada pandangan zahir kita, maka kita juga terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila lihat dunia, tak nampak dah Allah. Bila dapat nikmat, tak nampak dah pemberi nikmat. Bila dapat musibah, pada saat itu baru kita nampak di sebalik musibah yang menimpa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kadang-kadang
Bila dapat nikmat, kita semakin jauh dengan Allah, maka Allah bagi ujian, bagi cubaan, bagi bala kepada kita, supaya kita nampak di sebalik bala itu ada Allah yang mendatangkan bala kepada kita. Kadang-kadang dengan sebab bala kita tak nampak, kita nampak itu majal, itu sial, lalu Allah bagi nikmat supaya kita bersyukur. Maka dengan nikmat itu, dengan sebab nikmat itu, kita nampak bahawa di sebalik nikmat adanya pemberi nikmat. Jadi kita sebagai manusia ni, Allah tidak bagi kita satu situasi yang mana kita berkekalan berada dalam situasi tersebut. Sebab bila kita berada dalam satu-satu situasi, hati kita mudah lalai. Bila berada dalam nikmat sepanjang masa, hati kita akan ingat pada nikmat, tak ingat kepada pemberi nikmat. Lalu Allah uji kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang demikian itu adalah takdir yang Maha Mulia lagi Maha mengetahui. Jika tidak, hati manakah yang telah mengecapi kemanisan ma'rifatullah serta kecintaan kepada Allah, kemudian masih cenderung dan masih tenang kepada yang selainnya? Perkara ini tidak akan berlaku selama-lamanya. Manusia yang Allah bagi tunjuk kepada hati dia nikmatnya bertuhankan Allah, nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya musyahadah, maka dia bila dapat nikmat ini, dia tidak akan menoleh kepada nikmat-nikmat yang lain. Kerana ma'rifah ini adalah benda yang paling indah di dunia ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah kurniakan kepada manusia yang khauf kepada pertemuan dengan Allah dua syurga. Ulama sebut di sini dua syurga ini Jannatul Ma'arif wa Jannatuz Zakharif. Jannah ma'rifah, jannah perhiasan. Jannah ma'rifah yang berada di dunia, Allah bagi ma'rifah kepada hati manusia supaya betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kenal Allah, hati mereka rindu, hati mereka berbunga-bunga untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlalu rindu, terlalu syauq, terlalu sayang pada Allah. Ini syurga di dunia. Nikmat ini nikmat yang tidak boleh kita gambarkan dengan perkataan. Bahkan manusia yang rasa baru dia sedar. Sebab itu di sisi ahli sufi, man lam yadhuq la yadri. Siapa yang tak pernah rasa, dia tidak akan tahu. Siapa yang rasa, baru dia tahu. Seperti mana nak cerita manisnya gula, tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Tapi bagi orang yang rasa dah manis gula, sebelum manusia mengungkapkan manisnya gula itu, dia telah pun rasa bahawa begini bahawa manis gula. Sebab apa? Sebab dia pernah rasa. Begitulah juga makrifah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bukan boleh digambarkan dengan ilmu, bukan boleh digambarkan dengan kata-kata. Hanya rasa yang menjelaskan segala-galanya. Sebab itu siapa nak rasa, dia kena melalui jalan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Syekh sebut di sini jalan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala bermula dengan taubat, tajuk yang selepas daripada ini. Bagi siapa yang rasa sudah, dia akan teringat-ingat perasaan hati dia yang hampir dengan Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu hati dia menjadi hati yang penuh redha kepada Allah. Di saat inilah manusia bila Allah letak dia dalam medan nikmat, dia bersyukur. Bila Allah letak dia di tengah-tengah medan bala, medan ujian, dia bersabar. Dua-dua itu Nabi kata baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dibagi nikmat, dia bersyukur. Sekiranya dibagi nikmat bala ujian, dia bersabar. Sesiapa yang telah mula mengecapi perkara tersebut dan mengetahui jalan untuk sampai kepada Allah, kemudian meninggalkannya dan menurut kehendak sendiri, kerehatan, hawa nafsu serta kerana diri sendiri, dia terjebak ke jurang kebinasaan. Manusia tahu nak makrifah kepada Allah macam mana, nak kenal Allah Subhanahu wa taala macam mana, tapi dia hanya sekadar tahu, dia tidak menelusuri jalan tersebut,
maka dia ini dikira sebagai manusia yang terjebak dengan jurang kebinasaan. Binasa di sisi golongan biasa sampai kepada tahap kufur, sampai kepada tahap mengeluarkan manusia daripada daerah Islam, ataupun binasa bagi golongan ahli fiqh, iaitu apabila terjebak dengan dosa-dosa besar, apabila berkekalan dengan dosa-dosa kecil. Tapi kebinasaan di sisi golongan-golongan yang lebih hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dikira kebinasaan ini disebut, dan hijab itu dikira sebagai satu kebinasaan. Apa sebenarnya hijab ini? Hijab ini apabila Allah bagi nikmat, kita tengok nikmat, kita rasa nikmat, sedangkan kita tidak pernah menjangkau kepada pemberi nikmat. Bila kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kenapa? Dapat habuan. Sepatutnya seorang Muslim bila dapat nikmat, dia bersyukur dengan nikmat, bahkan menjangkau lagi makrifah dia terhadap nikmat itu, lebih-lebih lagi dia bersyukur terhadap pemberi nikmat. Kerana tanpa pemberi dia tidak akan dapat nikmat. Ada manusia bila dibagi hadiah, dia lebih-lebih gembira dengan hadiah yang dia dapat. Sebentuk cincin emas, katakan, dibagi oleh suami kepada isteri. Dia dapat sebentuk cincin emas ini, dia gembira lebih-lebih dengan cincin tersebut, sehingga lupa sudah kepada suami dia. Sedangkan yang patut dia bersyukur bukan sahaja bila dia dapat sebentuk cincin tadi, dia lebih-lebih lagi kena bersyukur kepada suami dia yang memberikan sebentuk cincin tadi. Sebab kalau tak ada suami dia, tak akan dapat cincin tadi. Manusia dengan nikmat yang Allah kurniakan pun sama kita. Bila Allah kurniakan kita anak, rezeki, kita bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi itu, kita lebih-lebih pula berterima kasih, sayang kepada anak, sehingga bagi kemewahan kepada anak, lupa nak ajar anak tentang agama, sibuk dengan anak, sehingga lupa tanggungjawab kita kepada kaum-kaum lain yang juga menjadikan kewajipan kita. Jadi kita sibuk dengan nikmat sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya menjadi pendinding antara kita untuk kita lebih lagi kenal Allah, lebih lagi makrifah kepada Allah. Dan penghijab ini disebut oleh alim ulama, manusia yang hampir dengan Allah, sebagai kebinasaan. Perkara yang boleh membawa kebinasaan kepada hati manusia. Bukan dosa besar, bukan itu, bukan ini, tapi hijab. Bila Allah letakkan hijab antara kita dengan dia, maka itu adalah satu kebinasaan yang cukup besar. Kenapa? Bila kita terhijab, kita tidak akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nampak rezeki, kita berterima kasih lebih-lebih kepada majikan kita, kepada bos kita. Kenapa? Dapat naik pangkat, dapat naik gaji dan sebagainya, tanpa kita bersyukur kepada Allah. Seandainya kita bersyukur pada Allah, lagi banyak rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, sepatutnya lagi hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan, siapa yang tahu jalan untuk kenal Allah, mencapai jalan tersebut, tahu sudah, tapi masih lagi meninggalkan jalan tersebut, maka dia terjebak ke jurang kebinasaan, iaitu jurang hijab antara dia dengan Allah. Maknanya tidak akan mencapai tahap makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan hati di dalam penjara kesempitan dan kehidupannya diazab dengan azab yang terlalu pedih, yang tidak pernah diazab kepada seorang pun di dunia ini. Bagi ahli makrifah, azab yang paling pedih ialah hijab. Azab yang paling pedih, hijab. Kerana hijab inilah yang akan menutup pintu hati manusia, menjadikan jiwa dia semakin hari semakin gelap, dan ditutupi daripada hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya lemah, diselimuti duka cita dan kesedihan. Ini gambaran-gambaran yang diperolehi bila manusia dihijabkan daripada Allah. Kematiannya diselubungi keturuhan dan kerugian, manakala tempat kembalinya adalah suatu penderitaan dan penyesalan. Setiap waktu api hijab terbit dari hati. Apabila dia berpaling dari Tuhannya, alam semestanya tidak mengendahkannya. Dia menjadi pendinding di antaranya dan di antara kehendaknya. Dia umpama kubur, dia berjalan di atas muka bumi. Roh tidak lagi ingin bersama
semua jasad dan hati pula sudah jemu dengan kehidupannya. Ini maknanya Allah jauhkan dia semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semakin banyak, tapi semakin hari kita semakin jauh dengan Allah. Itu merupakan hijab yang terlalu agung yang membimbing jiwa manusia. Manusia yang begini seolah-olah hidup segan mati tak mau bagi golongan ahli ma'rifah. Kenapa? Hati masih dikaburi oleh dunia, hati masih dikaburi oleh nafsu daripada dihijab ataupun diangkat hijab untuk melihat apa yang berada di sebalik hijab. Ini syair. Fa asbaha kalbasil munattafi rishuhu yara hasaratin kullama qara ta'ir wa qad kana dahran fi riyad mun'aman ala kulli ma yahwi min as-sayd qadir ila an asabathu min ad-dahri nukbatan idza huwa maqsusun janahaini hasir. Ini cerita pasal manusia yang mulanya mendapatkan anugerah ma'rifah, kemudian terhijab daripada mendapat ma'rifah yang seterusnya, menyebabkan kehidupannya diselubungi duka cita. Dia menjadi seperti seekor burung yang gugur bulunya. Setiap kali melihat burung berterbangan di angkasa, dia merasa duka cita. Ini perumpamaan. Burung yang tak ada bulu dengan burung yang ada bulu. Burung yang ada bulu boleh terbang, burung yang tak ada bulu hanya boleh berjalan saja. Lihat rakan-rakan berterbangan bebas di angkasa, dia rasa sedih. Kerana dulunya di taman-taman dia pernah bergembira, berkicauan, hingga kan semua unggas yang diingini mampu ditangkapnya. Ini bahasa yang digunakan. Sehinggalah suatu ketika musibah menimpa, apabila sudah terpotong sayapnya dia merana. Maknanya manusia yang begini pernah dia bergembira dengan nikmat yang Allah kurniakan, bahkan dengan pemberi nikmat. Kemudian dia berpaling daripada menelusuri jalan-jalan yang betul sudah. Maknanya hati dia mula terhijab, tidak meneruskan perjalanannya untuk ma'rifah. Maka manusia yang begini diumpamakan seperti burung. Burung bebas berkicauan, nak tangkap unggas-unggas pun, nak tangkap ramo-ramo, nak tangkap lalat, semut, boleh semua dia makan, bebas. Tapi bila sampai satu ketika Allah hijabkan dia daripada mendapat nikmat-nikmat tersebut, maka dia menjadi seperti burung yang tak ada bulu, bahkan sayapnya terpotong. Nak buat macam mana lagi? Tak boleh terbang. Gugur di perjalanan adalah musibah yang besar. Ini diistilahkan oleh ulama sebagai al-mutasaqitun fit tariq, golongan yang gugur di tengah-tengah perjalanan. Mereka belajar ilmu tasawuf untuk ma'rifah, tapi beramal sikit berhenti. Ini golongan yang gugur di tengah jalan. Ataupun mereka belajar ilmu adab, akhlak, bila beramal sikit dapat kasyaf, dapat karamah, mereka sudah melencong dari sudut hadaf ataupun tujuan yang asal. Jadi buat sesuatu bukan lagi kerana redha Allah Subhanahu wa taala, tapi menjurus ke arah karamah, menjurus ke arah nikmat, menjurus ke arah kasyaf dan sebagainya. Jadi saya bagi tahu gugur di perjalanan adalah musibah yang besar serta kerugian yang jelas ataupun nyata. Sebabnya ialah kerana menuruti syahwat nafsu serta mengejar maqamat. Kita sebelum ini belajar manusia daripada nafsu ammarah bisu sentiasa menyuruh manusia buat benda-benda yang tak baik dari sudut agamanya, zahir dan juga batin. Kemudian kita perlu meningkat kepada nafsu lawwamah, mencela diri sendiri seandainya terjebak dengan kelalaian, mencela diri sendiri seandainya lalai daripada mengingati yang diingati, ataupun terjebak dengan pujian-pujian di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita sudah melepasi satu tahap nafsu. Tiba-tiba bila kita berada pada nafsu yang kedua, lawwamah, kita tidak meningkat kepada nafsu
mulhamah. Kita masih berada di nafsu lawwamah, kemudian seolah-olah makin menurun ada, bukan semakin meningkat. Kerana faktor-faktor kita melencong daripada matlamat asal. Matlamat asal kita beribadat untuk semakin hampir dengan Allah. Tapi bila buat amal ibadat, Allah kurniakan kepada kita kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ataupun dihormati di sisi masyarakat, dimuliakan oleh kawan-kawan sejawat dan sebagainya, kita mula merasakan kita lebih baik daripada mereka. Ini merupakan hijab yang mendinding kita daripada meningkat rohani kita kepada peningkatan yang lebih daripada biasa. Jadi sebab manusia rugi, inilah sebabnya. Inilah sebabnya, kerana mengejar maqamat, kedudukan di sisi golongan-golongan yang beragama, kerana kasyaf serta melencong dari maksud yang terpuji. Ahli suluk yang shadiq, yang jujur lagi ikhlas, tidak mencari maqamat kerana serta karamah. Allah letakkan di mana mereka, di situlah mereka berada, bukan dicari. Kalau Allah kurniakan, itu diterima seadanya oleh insan yang mencari ataupun mengejar cita-cita yang murni. Kalau dicari, tidak. Kalau diberi, diterima. Walaupun diterima, tidak mementingkan karamah, tidak mementingkan darjat kedudukan di sisi golongan-golongan ahli ilmu. Kadang-kadang manusia ini, bila dia tidak tewas dengan cacian manusia, manusia kutuk dia, manusia hina dia, dia rasa dia ini cukuplah Allah yang memandang dia. Tapi bila dia dipuji, ditinggikan kedudukannya, ini dia tewas. Bila dihina, dia tak rasa sedih. Tapi bila dipuji, dia rasa kembang. Itu kalah juga. Kalah dengan pujian, tapi boleh menang dengan kehinaan. Dihina, dicaci maki tak apa, tapi bila dipuji, diangkat kedudukan dia, dia tewas. Jadi kita sebagai orang yang menelusuri jalan ini, kita kena tahu apa yang perlu kita lakukan kepada hati, apa yang menyebabkan hati kita jadi kuat, apa yang menyebabkan hati kita mudah tewas. Jadi bila kita tahu kedua-dua jalan ini, senanglah untuk kita melalui jalan tersebut. Jangan kita sedih dengan hinaan, jangan kita rasa mulia dengan pujian, tapi carilah kemuliaan di sisi Allah, jauhilah kehinaan di sisi Allah, maka kita akan berjaya. Kita akan masih berada pada matlamat yang terpuji, tak melencong. Ahli suluk yang shadiq lagi ikhlas, tidak mencari maqamat serta karamah, akan tetapi ia merupakan kedudukan yang dirintanginya, yang perlu ditempuhi. Karamah ini kadang-kadang Allah kurniakan kepada ahli wilayah, orang yang baru nak membersihkan hati dia, Allah kurniakan karamah kepada dia. Tujuannya supaya memantapkan iman dia, meyakini dengan amalan yang dilakukannya. Jadi kita, bila Allah tunjukkan sedikit keistimewaan yang ada pada diri kita hasil daripada amalan, kita sebenarnya ataupun sepatutnya menjadikan amalan itu sebagai satu benda yang menjadi tangga untuk kita pijak untuk naik kepada satu martabat, satu kedudukan yang lebih tinggi, iaitu menjadikan tangga memindahkan kita daripada ketidakyakinan yang sepenuhnya kepada keyakinan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila Allah bagi satu kemuliaan, karamah, kita jadikan karamah itu sebagai satu jalan untuk kita meningkatkan iman kita, yakin kita pada Allah dengan amalan yang kita buat, bahawa amalan itu adalah amalan yang betul dan mampu membuahkan hasil. Jangan pula bila dapat satu kemuliaan, kita pun berbangga-bangga dengan kemuliaan tersebut, dan yang kita cari kemuliaan di sebalik kemuliaan tadi, karamah di sebalik karamah, lalu hilanglah kemuliaan yang Allah nak bagi kepada kita. Sebenarnya itu Allah nak uji kita. Adakah kita berpaling kepada karamah, adakah kita menoleh kepada pemberian yang Allah kurniakan. Tapi kalau kita mampu untuk tidak
memalih hati kita daripada matlamat asal, maka kita akan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya kata, akan tetapi ia merupakan kedudukan yang dirintanginya dalam perjalanan menuju matlamat agung tanpa terpesong dan melihat kepada tujuan lain. Tujuan kita Allah, bukan tujuan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita, iman kita, matlamat kita sentiasa perlu diperbaharui. Sebab itulah dalam sesetengah amalan kita hendaklah sentiasa menyebut Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksud tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan ridha engkau yang aku cari. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah maksud tujuanku, wa ridhaka, dan ridhamu, matlubi adalah apa yang aku tuntut ataupun aku cari. Ini adalah sebahagian daripada ucapan ataupun ungkapan yang perlu kita selalu sebut supaya niat kita tidak tergelincir. Dalam syair lagi disebut, fala taltafit fis sayri ghairan wa kullu ma siwallahi ghairun fattakhid dhikrahu hisna wa kullu maqamin la taqum fihi innahu hijabun fajidda as-sayra wastanjidil auna wa ma tara kullal maratibi tujtala alayka fahul anha fa'an mithliha qulna wa qul laysa li fi ghairi dhatika matlabu fala surata tujla wala tarfata tujna. Ini syair. Jangan kamu berpaling kepada yang lain, dan semua yang selainnya adalah ghair, maka ambillah zikrullah sebagai pendidik. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang selain daripada Allah disebut al-ghair. Ini istilah yang digunakan pakai di sisi ahli tasawuf sebagai isyarat. Al-ain itu matlamat, al-ghair itu adalah selain daripada matlamat kita. Ghair disebut ghair itu maksudnya secara biasanya kita panggil selain. Apa dia selain? Selain daripada matlamat kita. Matlamat kita apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghair juga disebut sebagai ghair selain daripada Allah. Al-ghair juga disebut sebagai makhluk. Sebab bila sebut makhluk, terkeluarlah daripada makhluk itu al-khaliq. Maknanya tidak termasuk al-khaliq, karena al-khaliq itu pencipta, dan khaliq ini tidak sama dengan makhluk, karena makhluk adalah yang dicipta. Bila sebut al-ghair, maknanya terkeluarlah daripada makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sama. Jadi al-ghair itu selain daripada Tuhan, ataupun al-ghair juga disebut sebagai makhluk. Ini membezakan di antara makhluk dengan khaliq. Ada juga ulama sebut sebagai isyarat al-ainu wal ghainu. Apa beza? Ain itu adalah matlamat kita, dan al-ghain itu selain daripada matlamat. Al-ain dan al-ghain itu adalah hurufnya hampir sama, huruf ain dan juga huruf ghain. Bentuknya sama, yang membezakan di antara ain dengan ghain adalah titik sahaja. Jadi ain hurufnya sama bentuk dia, tapi yang membezakan dia dengan ghain, ghain ada titik, ain tak ada titik. Jadi ain ini adalah matlamat kita, ghain ini bukan matlamat, tapi yang manusia selalu terpedaya ialah nampak ghain, tak nampak ain. Itu juga istilah-istilah yang digunakan pakai oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi jangan kamu berpaling kepada yang lain, yaitu disebut sebagai al-ghair. Dan semua yang selain Allah adalah ghair,
maka ambillah zikrullah sebagai pendinding untuk menjauhkan kita daripada makhluk dan menghampirkan kita dengan Al-Khaliq. Jadikan zikir itu sebagai pendinding kita, maknanya sebagai amalan kita supaya kita lebih hampir kepada makhluk Al-Khaliq berbanding makhluk. Jadi kalau kita guna zikir ini, maka zikir ini akan memindahkan kita daripada lalai kepada hudur, daripada hudur kepada hati yang sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Semua maqam janganlah kamu terhenti padanya, kerana sesungguhnya dia adalah hijab. Maka bersegeralah dalam perjalanan dan mohonlah pertolongan, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana sekalipun kamu melihat setiap martabat itu zahir, Allah angkat kedudukan kita melalui perasaan hati kita. Kita terasa kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu anugerah. Jadi hendaklah kamu melepasinya, jangan terpedaya. Dan yang serupa dengannya kita lepasi bersama, kerana yang selain daripada makna asal kita itu adalah hijab yang mendinding kita. Katakanlah, tiada bagiku keinginan pada selain dari zatmu, maka tiada gambaran yang diperlihat dan tiada sekelip mata pun yang memetik. Jadi ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang digambarkan oleh ulama tentang kehampiran manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dizahirkan martabat, walaupun dizahirkan kemuliaan kepada hamba, tapi seseorang hamba itu jangan melihat kepada martabat yang dikurniakan oleh Allah, tapi lihatlah kepada pengurnia kepada martabat tersebut. Jadi tak payah kita melihat kepada dunia, lihatlah kepada pencipta dunia. Mudah-mudahan kita semakin hampir. Inilah ulama sebut juga, saya sentiasa sebut, sebab ini diulang-ulang oleh ulama-ulama kita. Man wajadallah wajada kulla syai'. Sesiapa yang dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Sebab Allah ni pemilik segala-galanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Sesiapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Walaupun manusia dapat segala-galanya, tapi dia tidak menyembah Allah dengan hati yang ikhlas, dia seumpama kehilangan segala-galanya. Sebab Allah tidak redha kepada hamba yang begini. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Sesiapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Walaupun pada zahirnya kita nampak dia memiliki segala-galanya, tapi dia sebenarnya tidak ada apa-apa. Di dunia ini kita nampak dia memiliki segala-galanya, tapi di akhirat dia kehilangan segala-gala. Karena dunia ini hanya seketika, sekejap je kita hidup di dunia. Seumpama pedagang berhenti bawa pokok akan meneruskan perjalanan. Sama juga dengan kita. Di dunia ini diumpamakan seperti pedagang yang berjalan menuju akhirat. Akhirat itu yang kekal abadi. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, tidak ingin hemah seseorang salih berhenti di sisi apa yang dikasyafkan kepadanya. Maknanya hemah seseorang salih, apa maksud hemah? Hemah ini keinginan yang kuat disertai oleh amalan-amalan. Itu hemah. Bukan niat saja, bukan cita-cita saja. Dia mesti disertai dengan keinginan yang tinggi. Selain daripada keinginan yang tinggi, disertai dengan amalan juga. Jadi Ibnu Athaillah kata, tidak ingin hemah seseorang salih berhenti di sisi apa yang dikasyafkan kepadanya. Maknanya dia tidak ingin berhenti terhadap kasyaf, tidak ingin berhenti terhadap karamah, kecuali panggilan hakikat menyerunya. Apa yang kamu cari ada di depanmu. Maknanya bukan sekarang, ada di depan lagi, sehingga kita betul-betul ma'rifah. Jadi yang Allah kurniakan di tengah-tengah perjalanan ini, kadang-kadang dia memutuskan kita daripada perjalanan. Sebab itulah manusia, bila dia tengok satu kemuliaan yang Allah bagi kepada dia, kalau dulu-dulu, sekarang ini kita tak jumpa. Kalau dulu-dulu manusia mempunyai karamah banyak. Bila di air dia boleh berjalan, bila di udara dia boleh terbang.
Sebab itulah ulama-ulama tasawuf pesan, bila kamu melihat manusia berjalan di atas air ataupun terbang di udara, kamu hendaklah menilai amal ibadatnya dengan Quran dan juga sunnah. Sekiranya bertepatan, maka betullah. Sekiranya bercanggah, maka itu bukan lagi karamah, tapi itu adalah istidraj. Allah bagi kemuliaan kepada dia melencong menyebabkan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah bagi kepada Firaun, kepada Haman, itu kekayaan yang melimpah ruah. Dengan sebab kekayaan, pangkat dan kedudukan, mereka jadi lagi jauh dengan Allah, bukan lagi hampir. Itu adalah suatu musibah sebenarnya, bukan karamah. Seandainya semua jalan hissi mempunyai bahaya, jalan yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita ini ada bahaya, halangan dan rintangan. Jalan rohani dan hati juga mempunyai bahaya, rintangan dan jurang yang perlu kepada kewaspadaan. Jalan yang kita nampak di dunia ini, sama ada jalan kampung, lebuh raya dan sebagainya, ada rintangan-rintangan dia, ada bahaya-bahaya dia, itu kita tahu semua. Seandainya di jalan di dunia ada bahaya yang kita boleh nampak, jalan maknawi, jalan untuk hati kita ini sama juga, ada bahaya dia, ada rintangan dia. Nak kata mana yang lebih bahaya? Jalan di dunia ini kalau kita kesilap langkah akan masuk gaung, jauh, menyebabkan jiwa kita melayang, mati. Kalau jalan rohani kita berjalan, bila kita masuk gaung, menyebabkan iman kita tidak ada, melayang iman kita. Jadi di antara dua benda, jalan rohani itu jalan hissi yang lebih bahaya. Jalan hissi bahaya kepada jasad kita. Jalan maknawi, jalan rohani bahaya kepada iman kita. Jadi dua-dua bahaya, tapi yang lebih bahaya adalah kepada iman kita. Sebab manusia hidup dengan iman, bukan hanya dengan ruh semata-mata. Kalau semata-mata dengan ruh, kita dengan orang yang bukan beriman sama. Sebab kita ada ruh, dia ada ruh. Kita ada jiwa, dia ada jiwa. Cuma bezanya kita ada iman, mereka tidak, ataupun belum lagi memiliki keimanan. Jadi iman ini yang paling penting dalam kehidupan. Dari sini saya kata akan jelas kelebihan dan kepentingan pemandu arah serta kemestian mursyid yang memimpin tangan seseorang salik untuk memandu dan menjauhkannya daripada segala mara bahaya dan kejahatan yang membinasakan. Bila jalan dunia ini kita perlu kepada penunjuk arah, kita perlu kepada penunjuk jalan, kita perlu kepada pemandu yang mahir. Begitu juga jalan rohani, kita perlu kepada penunjuk arah, perlu kepada pemandu yang mahir untuk menunjuk jalan kepada kita. Kesesatan di dunia di atas muka bumi ini sesat, kita tak mampu jumpa arah tuju. Kesesatan jalan rohani juga sama, kita tak mampu untuk jumpa arah tujuan kita yang sebenar. Mungkin melencong daripada matlamat asal. Begitu juga jalan di dunia. Sebab itu manusia, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, "Wa man yudlilillahu fala tajida lahu waliyyan mursyida." Sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu, dia tidak akan dapati terhadapnya waliyyan mursyida, wali ataupun pemimpin yang mursyid, ataupun guru yang mursyid yang memandu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang disesatkan. Tapi manusia yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipimpin oleh waliyyan mursyidah, pemimpin yang mursyid yang mampu menunjukkan jalannya. Karena itu juga ulama-ulama banyak memberikan peringatan pada ahli sair ila Allah taala agar berwaspada daripada berhenti dan terputus jalan, serta mereka menggilang hemah agar meneruskan perjalanan, mengikutinya dengan bersungguh-sungguh, serta memberi galakan kepada mereka dengan iman usul serta kebahagiaan Apa sebenarnya yang kita cari? Yang kita cari, yang menjadi matlamat kita ialah untuk ma'rifah, untuk usul. Seperti mana yang kita sebut, usul ila Allah
maksudnya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cari, nikmat hampirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang sujud kita tak rasa apa pun. Kita sujud kita tak rasa apa. Tak rasa manis, tak rasa lazat. Bahkan kalau sujud sekejap saja membangkit sudah. Tapi nasib imam lama sikit, kita pun terpaksa lama. Kalau imam lebih lagi kita bertanya, kenapa lah lebih lama betul imam? Sebab apa? Sebab tak ada rasa nikmat, tak ada rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sujud itu adalah waktu, saat, masa ketika manusia paling hampir dengan Tuhan. Allah kata wasjud, dan sujudlah, waqtarib, dan dekatlah. Kita bila sujud kita rasa dekat atau kita rasa jauh, ataupun kita rasa berat. Sedangkan sujud manusia paling hampir. Orang yang paling hampir dengan kekasih ni lagi dekat, lagi dia rasa nikmat, lagi dekat, lagi rasa nikmat. Sebab itu orang yang bercewek cowok dia nak jumpa, lagi dekat, lagi dia rasa seronok. Kalau satu di Hulu, satu di ini, satu di Kalumpang, satu di Kalabakan, mana best? Datang jumpa di bandar baru ada perasaan. Manusia tak sama manusia begitu. Ini cinta yang cinta dunia. Tapi manusia sebenarnya dia mencari cinta Tuhan. Allah Subhanahu wa taala bila kita bagi cinta kepada Allah, kasih sayang kita, kasih sayang yang Allah kurniakan kepada kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah bila kita bagi kasih sayang kita, kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Sebab Allah sudah bagi tahu. Yuhibbuhum, mereka mencintai. Dia mencintai mereka. Siapa dia? Allah. Yuhibbuhum, dia mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa je kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala dulu, tapi Allah mengibaratkan dalam Al-Quran yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dulu, para sahabat. Wa yuhibbuna, dan sebab Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mana dulu cinta kita pada Allah dengan cinta Allah kepada kita? Kita rasa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita. Disebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu an, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita seronok bertuankan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah lebih seronok mempunyai hamba seperti kita. Sekiranya kita benar-benar mencari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada apabila kita sayang kepada Allah, Allah tak sayang kepada kita. Dalam Al-Quran sebelum kita sayang kepada Allah, Allah sudah gambarkan kesayangan, kasih sayang, cinta Allah kepada kita. Sebelum kita raditu billahi rabba, sebelum kita redha dengan Allah sebagai Tuhan kita, Allah telah pun meredai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan kita yang tidak hampir dengan Allah. Bukan Allah yang tidak hampir dengan kita, kita yang tidak hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah terlalu hampir dengan kita. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dia lebih hampir dengan kamu daripada urat ini. Lebih hampir lagi daripada kita. Tapi kita saja tidak merasakan hampirnya Allah kepada kita, sebab kita terhijab dengan nafsu-nafsu kita, terhijab dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itulah ulama sebut hijab yang paling agung ialah hijab hati. Allah dinding hati kita daripada mengenal Allah. Itu adalah hijab yang paling agung. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apabila orang yang berjalan menuju Allah ternampak dan tahu jalan serta juran-juran musibah, sesungguhnya dia telah memperolehi sebahagian daripada kebahagiaan dan kejayaan. Bila kita
berjalan dah menuju Allah, kita tahu dah, kita kenal dah jurang-jurang musibah, apa yang menyebabkan hati kita jadi rosak, apa yang menyebabkan amalan kita tidak diterima. Kata Syekh, sesungguhnya kita telah memperolehi sebahagian daripada kebahagiaan dan juga kejayaan. Tinggal sebahagian saja lagi. Allah kurniakan sudah sebahagiannya kepada kita. Tinggal lagi bahagian kedua yang perlu disempurnakan. Oleh itu, letakkanlah tongkat di atas bahu dan bersedialah untuk bermusafir melepasi segala rintangan. Seolah-olah Allah bukakan sudah jalan untuk kita, tinggal lagi kita berjalan yang menuju kepada destinasi. Dengan kita tahu, dengan zikir hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu nikmat, sebahagian daripada nikmat kita telah mendapat. Tinggal lagi kita berzikir saja. Allah sudah bagi kefahaman kepada kita untuk hampir kepada Allah mesti banyak ingat. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita mesti banyak istighfar. Untuk kita rasa hampir dan sayang kepada Nabi mesti banyak selawat. Semua itu kita tahu. Bila kita tahu sebahagian nikmat kita telah perolehi, tinggal lagi kita buat. Tak buat tak ada. Maknanya sekadar kita tahu. Satu demi satu kedudukan ditempuhi, sebaik saja melepasi satu peringkat terus bersedia melepasi yang seterusnya. Setiap perjalanan ada ranjau dia, ada duri dia. Kita nak belajar ni pun berhadapan dengan nafsu. Nak datang ke tak nak datang ke, nak datang lepas tu sibuk lagi, lepas kuliah ada itu ada ini, lepas tu datang sekali tak datang dua kali, datang dua kali tak datang sekali. Itu pun kita sudah berperang dengan hawa nafsu kita. Datang nak faham lagi. Aku datang malam ini faham satu saja Ustaz. Duduk setengah jam lebih satu saja faham. Datang minggu depan faham dua. Kefahaman tu Allah yang kurniakan. Sebab itu awal-awal dulu saya ajar supaya tuan-tuan baca. Ini diajar oleh guru saya. Allahumma ftah qalbi qabla an taftaha udhuni. Ya Allah, bukakanlah pintu hati aku sebelum kau buka pintu telingaku, pintu pendengaran aku. Supaya Allah buka pintu hati dulu sebelum buka pintu telinga. Maknanya bagi kefahaman kepada kita, apa yang kita dengar, kita dapat manfaat. Sebab semua jalan ada rintangan. Nak faham pun masalah sudah. Bila faham, masalah nak amal. Bila amal, masalah lagi dalam beramal. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Yang buat pun masalah juga. Kadang-kadang kita buat selalu, tak dapat apa-apa pun Ustaz, tak rasa apa-apa pun, buat lagi, las-las, malas bagus Ustaz. Kenapa? Sama juga buat dengan tak buat. Ustaz aku pun lama betul, Ustaz dapat satu je. Aku rasa macam tenang sikit saja, buat dia penat, lama betul. Jadi macam-macam rintangan untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh bagi tahu, lepasilah sebaik saja melepasi satu peringkat, terus bersedia melepasi yang seterusnya dan merasakan rumah semakin dekat. Ini perumpamaan-perumpamaannya. Susah dan derita musafir terasa senang bila dia berasa penat untuk bermusafir dan atau meneruskan perjalanan. Dia membisikkan kepada hati sendiri, saat pertemuan sudah hampir dan keindahan hidup pasti terasa apabila bertemu. Kita nak bertemu siapa? Bertemu yang dicintai oleh hati kita. Kita sayang kepada siapa? Sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena usaha, ujuk hati. Kita nak ma'rifah kepada Allah, ma'rifah masih lagi jauh, masih lagi di depan. Kalau kita rasa jemu, dekat sudah, tak jauh sudah. Macam kita penatlah sampai Sandakan berhenti dulu, nak berhenti lama baik. Kalau berhenti lama sampai juga. Teruslah perjalanan slow-slow, tak apa, yang penting berjalan. Sama juga kita nak makrifah. Kalau aku tak berzikir, bila mau suci hati aku? Jadi berzikir lah, tak apalah, dapat sikit pun pelan-pelan daripada tak berzikir langsung. Pujuk hati kita, itu maksudnya. Lalu diri semakin cergas, gembira dan hemah muda semakin tinggi. Lantas dia berkata, wahai jiwa, bergembiralah kamu kerana rumah sudah pun dekat dan kita sudah hampir bertemu. Kalau tidak bertemu dengan pandangan mata hati, pertemuan ini akan diikuti oleh ruh akan berpisah daripada jasad. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
dengan cara kita meninggal dunia. Maknanya amal ibadat ini perlu kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, itulah saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mula tiba. Isya sudah ni. Di sini kan. Baca panjang lagi. Tapi kalau baca pun tuan-tuan boleh paham. Jadi sampai sini saja untuk malam ini. Janganlah kau kumpul jalan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma yassir lana as-sirra. Da'u bi asma'ika wa tahiyyatuka wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.